Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla binti Ilyas, bernombor metrik 830927 daripada kumpulan C, akan membentangkan mengenai laporan kajian kes mengenai cabaran guru mengendalikan aktiviti kokurikulum di sekolah. Pembentangan kali ini kita akan melihat kepada pengenalan, objektif kajian, kajian literatur, metodologi kajian, dapatan kajian dan perbincangan, kesimpulan, lampiran dan juga penghargaan. Baiklah, sekarang kita akan melihat kepada pengenalan. Aktiviti kokurikulum, apa itu? Aktiviti kokurikulum ataupun dikenali juga dengan kegiatan kokurikulum diartikan dengan apa-apa aktiviti yang dilakukan di luar sesi pengajaran dan pembelajaran dan yang dapat membantu pelajar untuk meningkatkan, mengukuhkan serta mengamalkan kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Dalam perkara 5.1 dan 5.2 di dalam Perketikan Ikhtisas Bilangan 1 1985 menyatakan bahawa setiap pelajar dan juga guru diwajibkan untuk menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti pasukan unit uniform, satu aktiviti sukan dan permainan dan satu aktiviti kelab dan persatuan. Tujuan aktiviti kokurikulum ini adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru mengendalikan aktiviti kokurikulum di sekolah, dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti tindakan yang telah diambil oleh guru dan pihak pengurusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Seterusnya kita lihat kepada kajian literatur. Muhammad et al. 2017. Sekolah yang mengalami kekurangan kemudahan asas dan kekurangan dari segi fizikal, keuangan dan peralatan bagi sesuatu pasukan akan menjejaskan kejayaan sesuatu program dan aktiviti, serta faktor ini juga membantutkan usaha untuk meningkatkan pencapaian kokurikulum sekolah dan pelajar. Yang kedua, kajian daripada Abu Sama et al. 2022 mengatakan penglibatan pelajar bagi badan uniform, kelab dan persatuan berada di tahap yang sederhana dan rendah berikutan pandemik COVID-19. Sepanjang tempoh ini, guru dan pelajar tidak dapat hadir ke sekolah dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dilakukan secara atas talian telah menyebabkan penyertaan pelajar berkurang. Dan yang ketiga, Talib et al. 2021 di dalam kajiannya mengatakan dengan menyertai aktiviti kokurikulum, emosi, fizikal dan spiritual pelajar dapat dibina. Di samping aktiviti ini menawarkan kemahiran yang lebih mencabar selaras dengan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang seimbang dan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang keempat, pengurusan kokurikulum yang cemerlang dan berkemahiran dapat menarik minat pelajar untuk sertai aktiviti yang dijalankan kerana pengurusan yang berkemahiran mampu menjalankan aktiviti yang menarik dan sistematik serta dapat membentuk kepribadian pelajar yang positif. Kajian ini berbentuk kajian kualitatif iaitu menggunakan kaedah temu bual dan analisis dokumen. Manakala untuk menganalisis data, pengkaji telah menggunakan transkripsi temu bual dan menganalisis dokumen melalui jurnal dan juga artikel. Kajian ini dilakukan di dua buah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Badar Al-Ustar, Kedah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sofia dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar. Okey, saya telah menemukan guru penolong kanan kokurikulum di Sekolah Menengah Tengku Sofia iaitu Puan Zaidah binti Abdul Latif. Beliau telah memegang jawatan sebagai guru penolong kanan kokurikulum ini semenjak bulan Mac 2022. Manakala di Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar, Puan Syamsina binti Mat Isa, beliau telah memegang jawatan sebagai guru penolong kanan kokurikulum semenjak 16 Januari 2021. Okey, baiklah, sekarang kita melihat kepada dapatan kajian dan perbincangan. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa terdapat 3 cabaran utama yang dihadapi oleh guru. Yang pertama, kekurangan prasarana dan peralatan sukan menjadi penyebab antara para guru tak dapat nak menganjurkan dan menyediakan aktiviti kokurikulum yang menarik. Dan yang kedua iaitu penglibatan pelajar semasa pandemik COVID-19. Okey, seperti yang diketahui, COVID-19 ni dia telah memberi impak terhadap penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan kerana ketika COVID-19 semua aktiviti pembelajaran terpaksa dilakukan secara atas talian. Dan yang ketiga iaitu guru tidak terlatih dan tidak mahir dalam sesuatu unit kokurikulum. Okay. Kemahiran dan penguasaan guru dalam sesuatu unit kokurikulum ni dia dapat memberi kesan terhadap perjalanan dan keberlangsungan sesuatu unit kokurikulum itu. Dan kerana ketidakmahiran guru ini juga dapat memberi impak terhadap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.
Okey, baiklah. Sekarang kita lihat pula kepada solusi ataupun tindakan yang diambil oleh pihak sekolah dan juga guru untuk menangani masalah yang dihadapi tadi. Okey, yang pertama iaitu mewujudkan pelan sandaran untuk menganjurkan aktiviti sukan dengan menggunakan pendekatan tidak melibatkan kawasan padang sekolah dan menganjurkan aktiviti yang tidak berkaitan dengan padang seperti sukan indoor. Manakala untuk mengatasi masalah kekurangan peralatan permainan, pihak sekolah telah menggunakan pendekatan membeli peralatan secara sedikit demi sedikit dan meminta sumbangan daripada pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Okey, bagi solusi yang kedua, itu permasalahan yang kedua mengenai COVID-19. Okey, pihak guru dan juga pihak sekolah memberi bantuan internet kepada pelajar kerana kawasan sekolah itu terletak di pinggir bandar dan mengalami masalah capaian internet. Di sini dicadangkan juga ibu bapa perlu peka dengan keperluan anak-anak supaya anak-anak dapat pendidikan yang sewajarnya dan menggalakkan penyertaan anak-anak dalam aktiviti co-curriculum. Okey, mengenai solusi yang ketiga iaitu pemantauan daripada pihak pengurusan dan memberi latihan serta kursus bagi guru-guru yang tidak terlatih ataupun yang tidak mahir. Okay, usaha daripada pihak pengurusan sendiri amat penting untuk memastikan setiap guru pembimbing dan guru penasihat ini memiliki kemahiran dan pengalaman dalam sesuatu bidang co-curriculum agar dapat melanjutkan aktiviti yang menarik dan pelajar tertarik untuk menyertai aktiviti co-curriculum tersebut. Akhir sekali, untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, semua pihak harus menggembling tenaga bagi memastikan pelajar mendapat didikan dan latihan yang terbaik supaya dapat menghasilkan model insan yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Akhir sekali penghargaan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sofia dan juga Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar kerana sudi untuk ditemubuat dan berkongsi maklumat kepada saya. Terima kasih juga kepada pensyarah, keluarga dan rakan-rakan yang terlibat dalam memudahkan urusan kajian ini. Sekian, terima kasih.